Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Aqilah binti Rashidi, nombor metrik 190107662, kos ijazah usuluddin semester 5. Nama pensyarah Dr. Syafwan bin Ismail. Pada hari ini saya akan membentangkan tugasan pertama saya dalam mata pelajaran dakwah wal qiyadah DDA 3023. Tajuk yang dipilih oleh saya ialah ciri-ciri pemimpin di dalam surah An-Naml. Al-Mawdu' tahdatsu 'anil malamih au al-muwasifati al-qiyadah an-najihah allati dzakuruha Al-Qur'anul Karim fi suratul Naml. Al-Fihras, isi kandungan. Al-Muqaddimah, pengenalan. At-ta'riful qiyadah fil lughati wal istilahi, pengenalan pemimpin dalam bahasa dan istilah. Makna al-qiyadah fil islami, makna pemimpin dalam Islam. Ahammiyatul qiyadah, kepentingan pemimpin. Sifatul qaid an-najih fil Qur'anil Karim fi suratin An-Naml, sifat-sifat pemimpin yang berjaya dalam Al-Quran disebut dalam surah An-Naml. Al-Khatimah, kesimpulan. Al-Maraji', rujukan. Pengenalan. Al-baramiju allati yajibu 'alaiha tabniha min al-ajali an-najah sawa'un kana dhalika fil qiyadah al-muassasatu aw qiyadah ad-dawlu, iaitu program yang mesti mereka pakai untuk berjaya, sama ada dalam kepimpinan institusi atau kepimpinan negara. Wa min huna tumkinu ahammiyatul mawdu' haitsul hajatu al-masatu allati qaidu dhu muwasifati khassah wa abru wa kifatu mutamilatu fil Qur'anil Karim. Wajadat anna suratun Naml wa qissah Sulaiman khususan hamalat kullul al-ijabati allati yahtajiha al-sailu anis sifati al-qaidu alladhi taridah al-ummah. Yang mana di sinilah letaknya pentingnya topik ini, di mana keperluan mendesak untuk pemimpin dengan spesifikasi khas. Dan melalui jeda meditasi dalam Al-Quran, saya dapati bahawa dalam surah An-Naml dan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam secara khusus membawa semua jawapan yang diperlukan mengenai kualiti pimpinan yang dikehendaki oleh negara. Wa min khilali qiraati li hadhihi al-qissah qiraati mata'niyahu wajadat annaha bainatu bima la yuqbalu syakku as-sifatu allati tu'halu al-insan lil qiyadah wa sifatu allati yajibu 'alaiha anna yatahalli biha, fakana hadha sababan mubashiran wa muhimman la ikhtiyari hadha al-mawdu' haitsu wajadat fihi al-ijabati asy-syafiyatu lamma tuqaddimu min tasawulati. Yang mana di sini melalui pembacaan kisah ini dengan teliti, saya dapati ia menunjukkan bahawa ada kualiti yang melayakkan seseorang untuk memimpin dan kualiti yang mesti dimiliki olehnya. Ini adalah sebab langsung dan penting untuk saya memilih topik ini, kerana terdapat di dalamnya jawapan yang memuaskan untuk tajuk yang dipilih oleh saya. Ta'riful qiyadah fil lughah wa istilah. Ta'riful qiyadah fil lughah, pengenalan pemimpin dalam bahasa. Al-qiyadah fil lughah masdaru min qadi yaqudu wa huwa qaidu wa jam'uhu qadatu wa qawadu. Yang mana di sini bermaksud pemimpin dalam bahasa. Sumber siapa yang memimpin, dia adalah pemimpin dan dikumpulkan oleh pemimpin. Ta'riful qiyadah fi istilah.
Pengenalan pemimpin pada istilah. Walil qiyadah fi istilahi ta'rifatu muta'addidah ghaira mutfaku 'alaiha kabaki al-istilahatu fi ulumil ijtimaiyah. Di sini ia bermaksud kepimpinan dan istilah mempunyai pelbagai definisi yang tidak disepakati seperti konvensyen lain dan sains sosial. Makna al-qiyadah fil Islam. يحمل معنى القيادة في الفكر الإسلامي بعضا من المعاني متعلقة بهداية الناس وإرشادهم وتولى أمورهم ومن معانيها ما يلي. Makna kepimpinan dalam Islam. Makna kepimpinan dalam pemikiran Islam membawa beberapa makna yang berkaitan dengan membimbing orang, membimbing mereka dan mengurus urusan mereka. Maknanya adalah seperti berikut. Awalan, al-imamah, iaitu yang pertama, imam. Yang diambil daripada imam, itu bermaksud barang sesiapa memimpin orang-orang bersamanya, apakah dia pemimpin atau orang lain, dan darinya adalah imam solat. Ini juga bermaksud penciptaan, iaitu imam bermaksud kepimpinan umat Islam. Yang kedua, al-imarah, iaitu kedudukan. Ini bererti dalam bahasa kedudukan termasuk pemerintah, yakni orang yang memimpin, pemimpin dan di antaranya adalah para raja dan panglima yang setia dan merupakan gelaran khalifah umat Islam. Yang ketiga, al-wilayah, iaitu negeri, iaitu yang merupakan semua orang yang telah menjalankan perintah dalam negara dan melayan pengurusan-urusan mereka. Dan wali adalah pemimpin dan pengawal urusan orang-orang yang bertanggungjawab atas penjagaan dan bimbingan mereka. Ahamiyatul qiyadah, kepentingan pemimpin. Pertama, ta'zizur ruh ma'nawiyah lil mautuf, iaitu meningkatkan semangat pekerja. Yang kedua, al-kafa'ah fil amal, kecekapan di tempat kerja. Yang ketiga, kasab ridha al-umla'u, iaitu dapatkan kepuasan pelanggan. Yang keempat, tahdidur ru'yah al-mustaqbaliyah, iaitu menentukan visi masa hadapan. Sifatul qaid an-najih fil Qur'anil Karim fi surah An-Naml. Ciri-ciri pemimpin yang berjaya dalam Al-Quran dalam surah An-Nahl. Al-fahmu, iaitu kefahaman. Al-ilmu, iaitu pengetahuan. Ulul himmah wa husnul nizam wa ta'zim, tenaga tinggi, ketertiban dan organisasi. Husnul insat, pendengaran yang baik. Al-muharah fi takhtitul lil amal, kemahiran merancang dengan baik. Al-fasahah, fasih bekerja. Al-khatimah, kesimpulan. Kesimpulannya, untuk mencapai matlamat sesebuah organisasi, seseorang pemimpin perlu mempunyai nilai dan sifat di mana ia perlu merumus, memperjelaskan dan menghayati budaya kerja di dalam organisasi. Pemimpin itu juga mesti peka bagi menjadi teladan kepada ahlinya dan memperkukuhkan amalan dan budaya kerja cemerlang. Justru itu, panduan nilai dan etika perlu dirangka bagi pemimpin tersebut supaya dapat membawa organisasinya ke arah mencapai matlamat kecemerlangan yang diinginkan. Sesungguhnya pemimpin memainkan peranan utama dalam
pengurusan organisasi untuk mencapai matlamat dan erti kata sebenarnya. Kepimpinan merupakan unsur dalaman dan kerohanian merupakan faktor utama yang menyempurnakan faktor-faktor lain ke arah mencapai matlamat kecemerlangan organisasi. Akhir kata, kejayaan kecemerlangan organisasi bergantung kepada pemimpin yang menyelia dan memberi perkhidmatan yang berkualiti dan menerapkan nilai-nilai murni di dalam organisasi. Saya lampirkan muraja' iaitu rujukan yang saya ambil daripada internet dan kitab untuk menyelesaikan tugasan yang kedua. Akhir sekali, saya akhiri pembentangan tugasan yang kedua ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan.